Naim. Siapa? Naim. Naim. Okey, Naim. Ish. Boleh madam. Sekejap. Media. You. Dah ambil attendance ke? Oh ni si form je kan? Tak Ya, attended isi form. Share dulu jawapan awak. Hopefully all of you boleh ingat lagi soalan semalam adalah untuk kita display fee based on bus passenger age. Ingat lagi kan? So ada 3, ada child, adult, and then yang atas over 50, elderly lah. Atas pada 50. Okay, kita tengok jawapan Naim. Okay, Naim key in berapa tu? Age of passenger 71. So dia keluar fee, bus fee 13 and 50 cent. Okay, look at to the coding class. Boleh nampak kod dia tak? Boleh. Boleh. Okay, Naim buat dengan siapa Naim? Buat seorang-seorang ke discuss with your friend dekat hostel tu? Saya buat dengan Haras dengan Aman. Mana codingnya tadi? Hilang. Ya. Ni dia. Dengan Haras and Aman. Okay. Apa ni? Sekejap. baik dah kau. Okay. Cantik dah nampak dah. Okay, tengok kelas. First, Naim dia input. User's input will be stored in age variable, and then the system checking condition for age. If greater than 12, maksudnya 13. Sekarang Naim dia guna nested if. Dalam if ada if. Kalau kita tak nak guna nested if, kita buat apa kelas? Kan ada if. If age greater than 12 and then checking for another condition. If age greater 50, terus kira kan RM13.50 terus bagi. Buat elif. Buat elif pun boleh kan, dia ada if, elif, else. Okay, maksudnya if untuk child, elif untuk adult, and then for elderly yang RM13.50 pun boleh. Okay, ada tak yang guna cara lain selain Naim? Ada tak? Thank you Naim. Okay, thank you madam. So tak selagi output tu betul, coding tu betul lah. Okay, kena checking age tu cuba masuk kategori child, kategori adult and elderly. Okay. Madam, Ya. prosesor tak kisah apa-apa, asalkan jawapan sama. Apa tak kisah? Proses. Kod tak kisah. You design. Awak yang design the system. Janji output seperti yang diminta. Okay. Macam kita buat baju, buatlah macam mana pun. Saya ulang banyak kali kan. You nak produce baju, buatlah macam mana pun. Akhirnya dia tetap baju. Lengan panjang, lengan pendek. Janji dia baju. Output dia kita nak baju. So, same goes to the coding ataupun sistem. Tapi yang itu untuk basic information lah. Kalau awak dah belajar advance, awak akan belajar pula cara proses coding tu. Kita nak produce code yang efficient. Tu isu lain pula. Untuk segment of coding yang pendek, untuk awak principle of programming, so yang tu tak payah fikir. Yang tu saya tak ajar. Okay, janji output betul, it's okay. Boleh faham ke anak-anak? Faham. Okay. Boleh nampak exercise 3 yang awak dah buat. Solution. Okay. Selain guna if and then nested if,
Macam Naim siapa lagi buat tadi? Naim, Aman tiga orang Aman, dengan Haras. apa ni? Haras. Okey, selain yang Naim, Aman dan Haras buat, boleh juga guna if, elif, else. So kalau elif ni yang saya buat, kita pakai logic operator. Nampak, kita pakai and. Sebab dia umur greater 12 and less than 50. Okay. Exercise 4. Mana ada kita belajar programming without exercise kan? Tanpa awak tulis coding, tak boleh gitu. Okay, exercise. Preferential Resort offer promotional family day package as follow. Okay, kalau tengok sini ada how many condition ataupun how many option kan. Satu option, number of participant 1 until 100. Kalau jumlah participant nak beli tiket tu 1 hingga 100 orang, price per head will be RM50. But for number of participant greater than 100, means starting from 101 until 249. Okay? Less than 250, 249, price per head will be 55. Okay, so involve here 2 option or 2 condition. Okay. Write a Python program to prompt a user to input the number of participant. Okay. Saya nak awak buat sekarang A, only instruction A. Prompt a user, terus dia buka awak punya text editor, Python text editor, terus buka sekarang, tulis coding A, prompt a user to input number of participant. Buat sekarang. Dah buat belum? Satu baris je ni, satu baris je. Sekejap. Saya sentiasa nak suruh awak tulis sebab nak bagi awak cekap coding. Kalau tak tulis nanti tak cekap kan. Kalau saya yang tunjuk, nanti awak tak pakar coding. Okay, macam mana nak buat prompt a user ni? Pen saya tadi. Okay, tulislah kalau ni nak pakai variable apa? You decide. Up to you. Okay, example I pakai participant. Sambil saya tunjuk ni sambil buat participant. Equal to participant, orang per head. So integer. Setuju tak? Ada yang pakai float ke? Integer. Integer. And then input apa yang user kena. And then kita prompt user apa? Ubahlah ayat kat sini. Saya buat short form sebab tak muat Please insert or please key in. Please insert. Saya sambung bawah number of participant. Ni saya sambung bawah tak muat. Okay, tutup kurungan. Okay, settle question A. Dah buat? Dah. Dah. Okay, dah. Second, cuba run, berjaya tak? Receive number of participant. Dan siapa belum? Siapa ada error? Bagi tahu. Saya nak tolong awak ni. Sekejap. Ada sesiapa error? Kau tahu tak zaman saya belajar dulu, programming saya belajar, lecturer bagi cakap soalan kat depan, lecturer bagi jawapan sekeping tanpa guide. Alah macam mana, kenapa jadi macam tu? Study sendirilah. Ni awak ni saya nak guide line by line.
Anyone got error? Anyone? Saya tak error. Tak error, okay. Yang lain? Okey je. Okay, satu baris saja. Then kita buat B, okay? B, calculate and display the total price. Macam mana nak dapat total price? Okay, apa formula to get the total price? Kelas formula for total price apa? Kalau user, ada yang baru masuk join kelas, saya kena close ni sekejap. Sebab saya tak nampak. Kalau saya tak buat full, nanti saya tak boleh tulis. Okay, Adam, jangan lupa isi attendance. Nampak tak slide ni? Nampak. Okay. Calculate and display the total price. Macam mana nak calculate? Macam mana nak tahu dia? Sebelum calculate, kena tak tahu what number of participant, how many? Kena tahu tak? Kena. Ya, kena. So, perlu tak ada if else? Katakan user key in 101. So, price per head berapa? 45. 45. So, macam mana nak bagi sistem pergi kira 45 times tu number of participant, nak dapat total price. Kena buat apa? If. Yes, if. Okay, cuba buat. Saya nak awak fikir dulu. Cuba buat. Saya tak nak tunjuk lagi. Cuba. Buat. Kalau dalam kelas seronok sikit kan, ada lab, saya akan round line by line, tengok awak buat guide, piece, online class macam ni lah. Siapa yang tak buat dia rugi. At least kalau macam Nurin dalam kereta, Nurin fokus, okey lah. Nurin tak boleh buat dalam kereta, pening kan? Saya bagi awak lagi 2 minit lagi. Saya tangkap gambar soalan ni, saya share in WhatsApp group sebab saya nak buka Google Colab. Ada yang dah berjaya? Miss, nak total ke nak per head? Total. So kena darab lah. Kena darab. Formula dia number of participant times to price ataupun fee. You create the variable. Baik. Boleh tak? Ada yang tak buat ke?
Soleh buat tak? Soleh. Ya, madam. Dah, Ustaz tak? Sorry. Ada. Soleh awak buat tak? Dah. Dah siap, madam. Dan. Saya je. Dan. Alhamdulillah. Perlukan masa lagi ke? Okey, tengok saya share kejap. Saya nak share apa? A window. Nampak tak interface Google Colab saya? Boleh nampak? Okey, nampak. Okey. First tadi awak dah buat. Yang ni saya tunjuk. Siapa yang done boleh check ya. First, we prompt the user to input number of participant. Okay, participant, I use variable participant. Participant equal to in. In sebab untuk bilangan orang kan, per head. Integer lah. Input number of participant. Okay, sini sebenarnya untuk, saya lupa nak bagi tahu, untuk text or string awak boleh pakai simbol ni sama ada dua macam ni ataupun macam ni. Satu je boleh, tak ada masalah. Ni satu quote and unquote, yang ni double quote and unquote boleh. Python is very user friendly. Boleh pakai. So once user key in number of participant, sistem dia kena check jatuh dalam kategori yang mana. Kategori harga 50 atau 45. So sistem akan, kita kena bagi arahan sistem untuk check if participant berapa. Greater than 0 and dia 1 hingga berapa orang tadi? 100 kan? Put 100. Okay, boleh tak ni kelas? Setuju tak? Setuju. Nampak? Participant greater than 0 sebab 1 sampai 100. Okay. Total price Total price equal to 50. Setuju tak 50? Setuju. Participant. Okay. Ada apa nak betulkan? Awak boleh nampak clear tak ni? Okay. Else. Ada dua je kan? Two option only. Else. Saya copy yang ni. Ctrl C. Ctrl V. This one is 45. Okay kelas? Boleh? Error. Lupa. Internet slow. Cell is already running. Okay, number of participant. Contoh 101. Tapi so apa yang kurang kat sini? Nak display tak? Display. Display. Okay, saya tunjuk satu benda Awak boleh buat display di sini. Print. Capital letter pula. Print. Total. Okay, total price ni saya tak bubuh 2 titik perpuluhan lagi. Okay, sini. Yang else pun kita nak print kan. Okay, saya nak tunjuk satu benda dulu kat awak.
Okay. Number of participant 2, example. So dia akan print total price 100 lah sebab dia akan jatuh dalam kategori ni. Okay, kalau saya key in 101, sepatutnya dia times tu 45. Okay, betul ke 101 darab 45, betul lah kot kan? 45, 45. Okay, yang ni awak boleh format lah, awak nak bawa slash T. Kan sini jauh sangat, katakan kita nak samakan dia. Okay, awak dah belajar slash T tu kan? Buka sini. Ya. Sorry, memang belum tak buat lagi. Kejap kelas. Buat cover je bang. Tak apa, cuba saya fikir. Oh tak. Saya jaga 3 subjek. IV. Saya IV 3 subjek. Tiga-tiga tu saya tanya. Saya tak tahu kat apa keluar bila. Tak check lah saya Week semua. 7. Ketika test kan, week 7. Week 7 tak apa kat apa. Buat di PMS dulu. Dia kan tak nak bagi soalan sama dengan Hehehe. soalan. Kejap, saya tengah macam sorry kelas. Okay, so dekat sini, ni kan total price. Awak bolehlah letak dan float double apa hari tu lah. Saya tunjuk satu. Ingat tak kelas? Percentage point 2F. Gitu. Ni pandai kan? Okay. Boleh buat dua-dua. Okay, contoh 2. Ini nampak tak? Ini kena slash T lah lagi. Print dekat print ni. Slash T. Dia duduk kat sini. Ni slash T. Hopefully awak tahu apa saya tengah buat ni. Tolong tanya kalau tak tahu kelas. Hari ni kenapa senyap? Nampak ni? Dia dah bergerak jauh. Okay. Friday Blue. Titi apa ni? Daripada slide, tab sayang. Saya nak tunjuk awak boleh manipulate dia punya jarak tu. Tolong tanya siapa yang tak dapat. Ni kita kena main lah dia ni. Ni kena mainkan. So, boleh letak ruang 01 saya rasa. Nampak? Okay kelas. Yang ni saya buat satu je ni boleh copy paste. Okay. Itu satu benda untuk manipulate ni awak dah belajar. One more thing. Tengok kat sini. Ni proses kecekapan memori jugalah. Okay. Katakan memory of computer. Sebenarnya saya cuma hanya boleh tulis option kedua, saya juga boleh tulis instruction print ni, nampak satu ni benda yang sama, betul tak kelas? Ni, dua line ni adalah benda yang sama. Betul. Okay, saya jarakkan sikit kau awak tak nampak kan. Ni dan ni adalah the same thing, same line. Saya boleh delete. Saya nak guna yang ini je. Yang if ni pun nak juga yang ni. Makanya yang ini saya kena keluarkan indentation dia. Dapat? Kalau tak nampak saya jarakkan sikit. Print ni, selepas dia habis ni dia akan pergi ke print. Lepas habis ni pun dia pergi ke print. Option pertama tadi saya buat di setiap branch of if and else ada print. Can you see the difference? Can. Okay, tengok kita try. Kalau 200 dia masuk sini lah. Lambat pula ya. Aku tipu. Tahu mana aku tipu ni? 95. Dia okey. Dia kena run banyak kali. Tadi kan dia tengah stop saya run kan. Tak ada error pun sebenarnya. Katakan 200 200 saya nak masuk sini dia masuk dekat L sepatutnya times tu 45. Ni tak adjust. Kena adjust lah dia punya indent untuk output. Okey. Nampak tak kelas? Walaupun dia masuk sini dia akan tetap print total price instruction ni. Nampak. Ada apa nak tanya? Faham kan?
Sekarang print ni dah sebaris dengan if and else. Madam. Kalau saya tap masuk dalam, dia anak if, so saya kena copy 2 kali. Print ni ada pada if, ada juga pada else. Ada sesiapa nak tanya lagi? Ada soalan tak? Madam, yang slash T tu benda? Tap. Tengok katakan ni saya buang Kita try, saya buang satu kat sini. Tak nak tap. Tap dekat keyboard tu, tap ni. Nampak ni jarak ni? Nampak? Saya buang, so saya run semula 200 sebab saya mana-mana pun 20 pun boleh. Ni. Okay, nampak? Can you see the difference? Oh. Maksudnya kita nak adjust dia punya alignment je. Kalau awak nak sebaris kan, nak cantik. Okay, ada apa lagi nak tanya? Tiada. Okey, alhamdulillah tak ada soalan. Hari ni hari Jumaat kan, kena happy sikit. Masya-Allah. Okey, boleh nampak slide? Tak. Tak nampak? Tak nampak. Okey, saya stop sharing je. Dia kena stop. Lepas tu share semula. Step by step. Okay, hopefully awak dah nampak sekarang. Okay? Nampak. Okay, this one done. Betul? Done. Oh, macam mana nak buat RM? Oh, Meda nak buat RM. Letaklah dekat print tadi perkataan RM. Boleh dapat tak? Boleh faham tak apa saya sebut ni? Boleh. Pehe. RM ni bukan dia automatically. RM ni saya bubuh teks. Saya type RM dalam quote unquote. Okay, exercise 4 ni solution dia yang tadi. Okay. Yang ini berbeza dengan yang saya tunjuk tadi. Tadi saya terus letak total price equal to 50 times 2 participant. Saya letak kat sini. This one saya bagi dulu variable price. Bagi nilai. Else pun saya bagi nilai, baru bila dia dah checking sama ada if atau else, baru dia calculate. Okay. Boleh nampak? Boleh. Itu yang saya sebut tadi, tak kisah you design macam mana, janji output betul. Okay, ada apa nak tanya? Tak ada. No. So markah dia tak ambil dekat proses, dia ambil dekat output je. Tak, dia bukan macam awak matematik form 5 dulu kena markah jalan kira, tak. Janji awak ikut. Sebab komputer dah check for errors. Yang kita nak output betul. Again, saya ulang, saya tak ajar cara untuk buat coding yang efisien. Kalau kita buat sistem yang besar, kita perlu coding yang efisien. Kita kurangkan bilangan line, kita kurangkan branch, maybe dengan cara logical operators and so on. Sebab kita tak nak sistem tu dia proses lama baru keluar output. Tapi for principles of programming case, for this class, awak baru introduction to programming, yang tu saya tak ajar. Janji output betul. Boleh faham kelas? Muah. Okay, exercise 5. Okay, tambahan. Okay, reflection result again. With price per head, the same price per head based on category. C, A and B dan C. Saya nak awak buat calculate the total tax and total net charge. Okay, subject tu tax dia 13%. Oh, mahal government mana ni? Dia apply 13% tax. So nak dapat total net charge ni adalah total price tadi plus 13%. Boleh faham kelas? Kena tambah. Tambah macam ni. Oh, okay. Number of participant dengan total price awak dah berjaya buat dan saya pun dah tunjuk tadi. RM ni tak wajib keluarkan. Nanti bila dah dapat output, awak nak modify, nak cantik-cantik, tambahlah RM. Okay. Janji calculation tu betul dulu. Dia keluar number of participant dengan total of price dan kira tax. Kirakan tax 13%. 13%. Maksudnya 13 darab dengan total price, awak akan dapat nilai ni, nilai tax. And then
display kan untuk saya harga selepas apply tax. Net price kau nama dia kan. Saya bantai je ni net price. Tapi awak faham lah kot kan, net price ni adalah total price plus amount of tax. Okay, boleh kelas? Boleh. Cuba buat sekarang. Cuba buat. Saya tak nak tunjuk nanti awak tak buat, awak tak fikir. Tengok je lain tau dengan buat. 5 minutes. Jam saya sekarang pukul 10:40, 10:45 kita stop. Sila buat. Sekejap lagi saya panggil sesiapa untuk share. Boleh ke kelas? Senyap je. Programmer semua senyap je. Tengah mencuba. Tengah khusyuk. Sambil buat boleh tanya tau. Boleh bersembang. Jangan stres sangat. Kau hampa tidur. Miss tak tahu buat, Miss tak faham. Tak faham langsung kau? Okay, kat mana tak faham? Government tax. Government tax tu, okay. Dulu kan kita ada GST. Awak aware tak kita pernah ada GST? Tahu. Tahu kan? Kalau awak beli harga barang RM10, awak kena bayar berapa? 11. GST 6%. Awak kena bayar Faham tu. awak kena bayar RM10.60. Betul tak? Betul. Betul. Kalau harga barang 100, awak kena bayar berapa ringgit? RM60. 106. 106. Oh, RM6. Sekarang tukar 6% tu to 13. Boleh faham? Boleh tak ni? Tak faham. Okey, saya tunjuk. Saya tak nak tunjuk coding, saya tunjuk jalan cerita. Kalau saya tunjuk coding, nanti awak tak fikir pula kan. Kita mesti fully utilize otak kita, our brain. Okey, contohnya barang, awak beli buku. Macam mana lukis buku no? Zaman sekolah dulu lukis buku, gitu. Gitu, beli buku. Okey, buku RM10 tambah tax 6%. Okey. So kena bayar berapa? Bayar adalah 10 tambah 10 darab 0.06. Betul ke? Betul tak formula ni?
So, 6% convert pada decimal. betul. Betul kan? 6% convert to decimal. 6/100. Sama juga 1, 2, 0.06. 0.06. Tu dia boleh jadi cikgu matematik. Okey. Jadi RM10 tambahlah 10 darab 6%. Ni tax. Ni lah tax. Ini tax dia. Ni this one. Ni tax. Okey. Makanya kena bayar adalah 10 tambah 0.6 sama dengan RM10.60. Kalau 13%, kalau 13, tengok contoh ni 500 kan. Okey, dia kena bayar tiket 500 sebab dia 10 orang darab 50, 500. 500 total price. Apply 13%, so dia akan jadi total price tambah total price, T besar ni, kalau T besar lah. Total price, saya turun bawah, times tu, 13% akan jadi 1.3 ke 0.13. Aku tipu juga kan kadang-kadang 13, 12, 0.13. Ni formula dia. Ni dapat kelas? Ni formula dia. Dapat. Tapi kalau nak display text, okey. Ini formula for net price Ni net price. Sorry, tak muat kat sini. Ni net price. This one formula for net price. Formula for text. Text equal to 0.13 times to total price. Ni formula untuk tax. Ada apa lagi nak tanya? Tak ada. So kena display yang ni Display this one and this one. Ni yang mana? Ni yang ni. Ni. Government tax. Yang ni yang mana? Ni net price. Tumpang lalu. Macam tu. Okay. Ada selang satu lah madam. Print/n. Buat ni selang. Siapa dah siap? Naim. Naim dah siap Naim? Belum. Koma jangan letak siap. Cepat siap. Programmer kan semua ni. Syawal Miss. Syawal Dan ke Syawal? Belum madam. Tang Madam. mana? Kenapa madam suka tipu? Saya tipu. Dah tak. Saya tipu, saya bagi tahu kan. Saya siap madam tapi dia lain dari lain. Lain. Siapa Naim siapa lagi dah siap macam Naim yang tak jadi lain-lain. Tolong plekan. Kamu jangan slow sangat. Macam mana programmer slow ni? Hampa internet loading pun hampa marah. Hampa buat lambat. Zaman sekarang internet loading pun kita dah tak boleh terima kan ni. Apalah macam duduk kat zaman dinosaur ni, awak buat lambat tak apa pula. Saya dah ajar kan semua ni, saya dah ajar matematik, operation, saya dah pernah ajar cara keluarkan output, to insert input, semua awak dah belajar dah ni. Tinggal awak nak show your skill je ni. Anyone yang volunteer to share the answer? Tak siap ataupun salah tak ada masalah. Kawan ramai ni, programmer ramai kelas ni. Anyone want to share? Dah lagi 7 minit. Saya nak panggil seorang. Siapa nak share? Cepat.
Nak bagi exercise lain pula. Arman dah share. Arman dah share. Sungguh ke mana? Thank you Arman. Lama dah ke Arman share. Saya duduk tang tu tadi. Okay. Jom kita tengok. Okay, formula Arman. Participant input. Sum. Mana sum? Mana if dah? Ya, saya buat lain tapi dapat je sama. Ni siapa yang share? Aman? Okay, Aman. Aman, kenapa dia kira dulu? Okay, awak tengok Apa? Line pertama, kelas, kawan-kawan tengok. Kita tengok ni Sat. Line pertama input. Lepas input, dia terus bagi formula. Sedangkan kita tak tahu lagi nak kira berapa. Betul tak ni kelas? So, Kita formula boleh letak atas lah. kategori. Formula kena duduk under setiap kategori. Sama ada dia less than 100 ke, macam tu. Kenapa? Formula. Okay. Sum 4 baris tu awak turunkan ke bawah. Sum 1 sampai government tax tu you cut, highlight, cut, pastekan kat ruang kosong bawah dulu. Cut. Paste bawah sekali. Bawah sekali, jangan bagi dia kacau perenggan tu. Bawah, okay. Kelas tengok adik. Line number 2 if participant greater than 100 and then if participant less than 250, okay. Greater 100, less 250, 45, betul? Betul tak kelas? Betul. Okay. Dekat print RM government tax tu you enter. Dia tak boleh print lagi government tax sebab bawah if participant less than 250 tu awak kena enter. Situ kena masuk formula dulu. Tab masuk ke dalam indentation. Dekat situ. Okay. Kita tak boleh kira government tax selagi kita tak tahu total price. Atas government tax tu, awak kena sediakan ruang kosong to calculate total price. Oh, saya buat sum. Apa? Okay, sum 1. Pakailah total price tu. Awak ada kelas pukul 11 tak ada kan? Tak ada. So government tax adalah government tax awak tu apa formula government tax tu? Oh ni saya buat line 113. Direct terus. 113 betul? Direct total price. Pandai ni. Ni. Kawan make sure awak tahu apa Aman buat tu. Naim okey? Tak. Tak okey. Tak apa. Tak, orang lain pakai yang Miss buat lah, saya buat lain. Tak apa. Halo. Burung. Bagus juga orang lain buat macam lain. So awak akan nampak option yang lain selain daripada awak buat, awak tengok Naim buat macam mana. Okey? Kita tak boleh, kita boleh terima cara kita je, tak boleh. Kita tak boleh jadi orang macam tu. No. Tak sabar nak tengok outputnya. Hasil tolak awak tak kira lagi tu Aman kan? Siapa ni? Aman Farhan. Tolak apa? Net price. Selepas hasil tolak, hasil tambah. Selepas total Tak, price saya buat tambah government tax terus. Okey, buat satu-satu. Buat macam ni. Tu awak nak buat apa? Abid dah left meeting dah, Abid ni. Saya test dulu Ami. Boleh. Enter. Okay, Line tak ada tadi. Line tak ada. So kita apa Abid
Test. 100 orang maksudnya 500. Dan enter. Wow. Apa yang 5649 tu adalah, okay, tengok balik formula. Selepas apply government tax. Kan? Madam, saya dapat madam. Dapat dah Naim. Nice. Naim ke? Ya saya. Okay. Aman unshare kejap. Aman usahakan lagi. Kita tengok Naim pula. Kita tengok macam-macam jawapan, okay? Banyak tu mana? Ini siapa? Naim. Okay, kelas tengok Naim punya jawapan. Participant, if participant 0, participant less equal 100, okay, 50. Print total price, okay, tu total price. Else, total price of else. Kenapa awak ruang kosong tu? Kenapa ada if lagi bawah tu, Naim? Saya salah buat ni. Ya. Tapi tu lah. Tapi ni output dia betul? Okay, saya rasa output dia akan salah pada certain number. Saya kaji je. Cubakan kawan tengok juga. Kenapa? Tak boleh tu Naim. Nampak tak? If awak yang kedua, if participant. Apa? If participant apa? Tak settle. Your condition tu salah. Okay. Sepatutnya. If participant yang kedua tu nampak tak? Okay. Dia tak boleh. If participant. Apa sebenarnya? If participant Dia apa? tukar apa? Cara sebenarnya sebab awak tak tahu nak tulis if participant apa kan. Sebenarnya benda tu tak wujud. Dia duduk dalam if atau else yang atas. Okay. Teks 0.13 darab total price tu dia ada dekat every branch of if dengan else. Awak copy. Copy dua-dua line tu. Bawah lagi. Net price tu pun copy. Cut, awak paste pada if dan pada else. Mana madam? Cut. Ya. Ctrl C. Ctrl X kan, cut. Paste pada if. Bawah print total price tu. Bukan if tu, if yang atas. Oh sini. Bawah print total price tu sedia ruang, pastekan kat situ. Okay, dia kira tax and then dia kira net price. Awak kena lepas tu paste lagi satu pada else. Benda yang sama. Bawah print total price else, paste itu. And then rapatkan tu. Print total price tu rapat. Kenapa terselang tu kan tak comel. Mana? Oh ni. Naik atas, bagi rapat. If participant, yang line yang last tu awak boleh delete. Yang tu delete. If participant delete. Yang tu jangan delete. Net price, print net price. Saya Do not delete. Okay. Print net price tu awak rapatkan dengan yang else punya. Kelas yang lain kalau nak tanya tolong tanya. Okay, copy print net price tu. Copy net price. Net price tu pada if belum ada. Betul tak? Kecuali lah awak nak buat dia satu je, awak kena tolak indentation. Yang tu tak apa, yang tu kemudian. Okay. Apa lagi yang belum print? Text dah print ke belum? Text dah. Mana? Tak nampak print text Tak ada. Awak copy net price tu awak tukarlah jadi text. Lepas tu ambil text. Tak payah type dari mula. Copy net price. Saya dah lost ni. Okay, kita buat yang lain juga. Awak fokus yang lain. Sekarang kita tengok if.
Naim. If participant 1 hingga 100. Yang lain okey ke ni? Okay. Okey, tengok betul-betul. Saya tengah nak mengajar, bersungguh nak mengajar bagi awak faham ni kan. Okey. 1 hingga 100 participant, total price dia 50 times tu number of participant. Okey. Awak bersama saya ke ni kelas? Bersama. Bersama. Okey, and then print. Dah kira total price kan? So print lah total price. Okey. Kalaulah Aman boleh tunjuk kita di mana, Naim boleh tunjuk kita, saya baca baris mana boleh tunjuk. Okey Naim? Print total price dekat situ. Sebab dah kira total price, dah bolehlah print. And then nak kira pula tax. Naim bubuh formula of tax. And then kita nak display tax. Ada tak print tax? Tak ada. Tak ada. Silalah masukkan. Okey. Print. Teks. Tulislah ayat apa pun kan. Nanti bila dah jalan, awak boleh cantikkan ayat dia. Text. Formula dia text kan. Kita pakai variable text. Okay, print text. Text dah boleh display. Lepas tu Naim dah kira pula net price. Net price equal to total price tolak total price tambahlah text. Kan dah kira text. Ke sini lah. Kenapa nak kira 2 kali? Padam formula yang tu. 013 tu. Kurungan pun padam. Sepatutnya total price plus tax je lah. Tax dah kira. Yang lain okey kan Bawah pun sama. Ya. Siapa je jerit tu? Syawal okey ke? You. Sikit. Amril, Amril. Amril tidur dah ke? Ya, Miss. Okey ke? Okey. Nadira? Madam, Nadira. kenapa saya macam simple sangat? Oh, simple tak apa lagi bagus. Simple sebab awak buat satu je. Awak tak bubuh pada setiap if else kan? Calculation awak. Boleh Nat. Nanti Nat boleh share. Saya buat yang belah bawah. Betul juga. Kan tadi saya bagi 2 option mula-mula tadi. Hampa ingat tak? Kalau buat belah bawah, indentation dia kena sebaris dengan if else. Betul kan Nat? Awak buat macam tu? Dah, Nat pening lah. Fauzan, okey ke Fauzan? Jom kita tengok apa Naim run ni. Okey, betul tak tu Naim 95 nombor. Saya dah tak pandai matematik. Awak key in 95 times 250 95 50 kan. 4750. Lepas tu tax dia 600 Oh apa kerajaan ni mahal sangat. Okey, betul dah tu. Saya anggap betul lah formula tu betul lah nilai dia. Okey. Ada siapa lagi nak tanya? Nat share Sat Nat. Tengok Sat Naim. Kelas, awak tengok jawapan Naim. Sat pergi compare dengan Nat. Nampak tak Naim punya panjang? Okay. Nat share Sat Nat. Kita tengok ada tak option yang lain. Thank you so much Naim. Sekejap, madam. Nat ada ke? Nak sudi ke? Nak sudi ke share? Nak gaib. Nak tak nak share ke Nat? Nak malu. Keluar ke madam? Nat, Aman suruh share tu. Share Nat. Share Sat jawapan awak. Aman, cepatlah. Nat. Aman tadi berjaya ke? Siapa? Dia mula-mula Aman kan? Alah, tak aku. Tak boleh? Tak boleh share ke?
Tak boleh, tak apalah. Tak Awak boleh. ni pun dah Boleh. tak boleh. Okey, saya share sat jawapan. Sat saya ada aku buat jawapan. Awak pergi mouse ni tak mau gerak pula. Yang dapat hilang tu belanjalah mouse. Betul. Oh, nak share. Oh, bagus. Kisah. Nampak? Tak boleh kan. Internet slow kot ke apa? Lag ke? Nak left the meeting dah. Tak apa. Okay, tak apa. Nak dah usaha. Okay. Last kelas. Okay, saya tahu awak pun dah berkira dah dengan 5 minit yang terlajak ni kan. Okay, ni contoh. Nak join meeting ke? Okay. Ni jawapan apa saya buat ni? Okay, kelas. Tengok ni. Nampak tak ni kelas? Kelas? Okay, apa beza dengan Naim tadi? Nampak? Naim bubuh semua dekat sini. Betul tak Naim? Betul. Dengan else. Naim kena copy 2 kali. Satu dekat cabang if, lagi satu dekat else. Tapi kalau awak jaga indentation awak tolak, jangan jadikan dia anak if dan anak else. Saya buat sekali je di sini. Dapat kelas? Dapat. Dapat ni. So tahu dah beza dia. Ni saya dah cerita tadi, ini saya cerita lagi sekali. Okay. Kalau awak nak bubuh pada setiap cabang if dan else, boleh. Tapi awak kena buat 2 kali lah benda ni, copy daripada if dan pada else. Kalau awak nak buat cuma sekali, sebab kedua-dua ni dia akan buat benda yang sama juga. Dia akan ambil nilai di sini and then dia buat. Okay. So indentation dia kena sebaris dengan if dan else. Sekali sahaja. Naim dapat ke? Nampak beza dia Naim? Apa? Okay. Last one. Kita dah buat this one. Participant. Saya gantikan dengan table yang baru. Saya tambah package code. Tadi awak buat yang mana? Yang ni. Nampak ni? Ni awak buat yang ni. Family Day. Betul tak kelas? Awak buat yang ni? Betul. Sekarang homework. Tolonglah buatlah dengan kawan pun. Kalau awak tak boleh buat ni, awak tak boleh sit for practical test. Practical test berapa persen? 30% saya rasa. Nanti practical test kawan dah berjaya buat, awak seorang tergaru-garu tak tahu macam mana nak buat. Semua atas usaha. Okay, tak ada orang tiba-tiba pandai. Saya pun dulu tak reti juga programming. Tapi atas usaha bolehlah sikit-sikit nak mengajar tipu-tipu kan. Siapa tanya saya suka menipu tadi. Awal. Menipu lah ni kan. Okay, Syawal tengok ni. Tadi awak dah buat ni. Cubalah gunakan otak tu kan, fully utilize otak tu, fikir macam mana nak buat ni. A, B, C dan untuk yang ni. Sekarang saya nak buat, awak buat macam ni. Ni contoh output dia. Katakan user key in package code A, system will automatically display family day. Okay. If code equal to A, dia akan display lah. Print, package name, family day. Okay. And then system tanya pula, number of participant yang awak dah buat tadi tu kan, 8 contohnya. Kalau 8 darab 50 for 100. Apply pula government tax, tambah 52 net price for 52. Okay, boleh dapat tak ni kelas? Ni 2 baris ni kena keluar. Kalau saya key in B, dia akan keluar apa B? Seminar. Dengan harga seminar. Kalau 1 hingga 100 orang, dia akan times to 90. Kalau greater than 100, less than 250, dia akan display, dia akan times to 85. Ada apa nak tanya? Ni kena buat package AB ke? Kena buat package pula. Maksudnya ada tambahan lagi option. Cuba fikir kat macam mana. Boleh. Boleh kan? Dia nested ni, nested. Sini dah, yang mana mouse saya. Sini dah option, nampak ni option. Sini pun ada option. For every package,
For every package A contohnya dia ada 2 option. Untuk B pula else, untuk B ni if A ada if dan else. Untuk B dia ada pula if dan else, nested if. Cubalah at least buat yang A dulu. Boleh. Okay. Tak ada dah. Yang tu exercise lain lah. Buat yang ni. Okay. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, that's all class. Kalau tak ada apa nak tanya, saya share lagi slide ni dalam group dalam link saya tu lah, link segala nota tu. Jumpa next week dengan homework awak yang dah siap nanti. Till then, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Salam Jumaat. Thank you, madam. Salam, madam. Sama-sama. Okay, sama-sama. Pasal baju jom.